Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa radhiya anhu. InsyaAllah kita masuk bab yang ke-35, bab haqqiz zauji 'ala mar'atihi. Bab pada menyatakan pada hak suami di atas isterinya. Baik. Wa bi sanadil muttasili ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala bab haqqiz zauji 'ala mar'atihi. Qala Allah taala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وأما الأحاديث فمنها. Dia bab pada menyatakan hak suami atas isterinya. Firman Allah SWT yang bermaksud lelaki-lelaki itu maksudnya memegang qawamun kan, maksudnya pemegang yang menjaga, yang melaksanakan, yang menjaga, yang bertanggungjawab di atas isteri-isteri dengan apa yang Allah Ta'ala telah lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, dan dengan apa yang mereka telah menginfakkan, ini menafkahkan daripada harta-harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang qanitat, yang tunduk, patuh, hafizatun lil ghaib, dan yang menjaga-jaga, yang menjaga yang ghaib maksud di sini rahsia rumah, rahsia isteri dan sebagainya. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah Taala pelihara. Dan ada pun hadis-hadis, di antaranya hadis Amr bin Ahwas as-sabiqu fil bab qablahu. Hadis Amr bin Ahwas pada bab sebelumnya, yakni hadis yang kedua sebelum ni. Hadis yang 2, 3, 4, 5 sebelum ni. Baik. Hadis yang apa? Nabi SAW berkhutbah Hujjatul Wada', dan Nabi SAW kata ala wastawsu bin nisa'i khaira. Sampai akhir hadis tersebut. Kemudian hadis seterusnya, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaihi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya lelaki itu mengajak isterinya ke katil ataupun ke tilamnya dan kemudian isteri itu tidak mendatangi, kemudian dia bermalamlah lelaki tersebut dalam keadaan marah ke atas dia, maka para malaikat melaknatnya, yakni perempuan tersebut, sehinggalah waktu pagi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumā idza batat imra'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Dan dalam satu riwayat bagi Sahih Bukhari dan Muslim juga, sekiranya perempuan itu bermalam dalam keadaan hajar, maksudnya menjauhi tilam ataupun tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya sehinggalah pada waktu pagi. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitatan 'alayha hatta yarda 'anha. Dan satu riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demi jiwaku di tangannya, tiadalah seorang lelaki pun yang mengajak isterinya ke tempat tidurnya, maka kemudiannya perempuan tersebut tidak mahu ataupun enggan, melainkan yang berada di langit akan murka ke atasnya sehinggalah lelaki tadi itu redha ke atas perempuan tersebut. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi wa la ta'zana fi baytihi illa bi idnihi, muttafaqun alaih. Wa hadha lafzul Bukhari.
Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidaklah halal bagi seorang perempuan akan berpuasa sedangkan suaminya menyaksikannya melainkan dengan izinnya. Di sini maksudnya kalau isteri suami dia ada perempuan tu nak puasa, hendaklah perempuan tadi meminta izin suaminya, melainkan puasa yang wajib. Memang wajib di sini wajib sama ada wajib tersebut macam puasa Ramadan ataupun puasa qada yang mana tiada waktu lain lah yang dia dapat puasa mereka pada hari tersebut. Wala ta'zana fi baitihi illa biizni, dan janganlah bahawa tidak halal bagi perempuan tersebut mengizinkan sesuatu pada rumahnya melainkan dengan izin lelaki tersebut, suami dia. Hadis muttafaqun alaih. Cuma lafaz ini lafaz Imam Bukhari. Qala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW bersabda yang bermaksud setiap di kalangan kamu ni adalah ra'i, yakni penjaga. Boleh diterjemahkan sebagai pengembala juga, sebab antara makna ra'i pengembala, yang penjaga. Dan betul kita perkataan ra'a, isim fa'il daripada ra'a yar'a. Ra'a yar'a maksud dia menjaga rakyat. Pemimpin lah kadang kita terjemah juga. Dan setiap dari kamu ni akan ditanya tentang rakyatnya. Ini maksudnya bahagian yang dijaga. Rakyat ni maksudnya mereka-mereka yang di bawah penjagaan kita. Wal amiru ra'in, dan seorang ketua itu adalah ra'i. Dan lelaki itu adalah ra'i, maksudnya penjaga atas ahli keluarganya. Ahli baitihi, ahli keluarganya. Dan perempuan isteri itu adalah penjaga atas rumah suaminya dan anak-anak suami dia. Anak suami dia. Dan setiap dari kamu tu adalah penjaga dan setiap kamu akan ditanya tentang penjagaannya. Muttafaqun alaih. Maksud dia tanya ni pada hari kiamat, adakah menunaikan hak yang telah ditetapkan di syariat ataupun telah mengabaikan hak tersebut. Qala wa an Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur. Rawahu Tirmidzi. فلتأته وإن كان على التنور. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. Daripada Abu Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sekiranya seorang lelaki itu memanggil isterinya untuk hajatnya ataupun untuk melaksanakan hajat suami tersebut, maka hendaklah perempuan tersebut datang walaupun dia berada di atas tanur, yakni dapur. Tanur ni macam asal dia macam tempayan masak rotinan tu. Itu pergi tanur. Zaman dulu gunakan tanur ni tu buat roti. Maksudnya walaupun sedang buat roti ke apa semua, maka datang menyahut panggilan ataupun tunaikan hajat suami dia. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah aku ni nak menyuruh atau kalau aku ni boleh menyuruh ataupun merintahkan seseorang tu sujud kepada seseorang, dan aku perintah perempuan itu sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi dan telah berkata hadis hasan sahih. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana saja perempuan yang meninggal, yang mati, sedangkan suaminya redha kepadanya, maka nescaya akan masuk syurga perempuan tersebut.
Hadis riwayat Tirmizi, dan telah berkata Imam Tirmizi hadis ini hadis hasan. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن. Daripada Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tiadalah seorang perempuan itu yang menyakiti suami dia di dunia, melainkan berkata isteri lelaki tersebut yang dari kalangan bidadari syurga, dia kata, janganlah wahai kamu perempuan, janganlah kamu menyakiti dia. Qatalakillah, ini perkataan qatala yuqatilu muqatalatan, makna zahirnya adalah makna memerangi. Seolah kalau kita terjemah makna zahir, maksudnya Allah Ta'ala memerangi kamu. Tetapi dalam banyak riwayat hadis, contohnya kalau kita buka Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri dalam menyebutkan beberapa hadis yang ada lafaz qatalullah, qatala, macam contohnya hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahawa Sayyidina Umar balagat Umar anna fulanan ba'a khamran, telah sampai Sayyidina Umar bahawa seorang lelaki di kalangan sahabat dia jual arak. Kemudian Sayyidina Umar kata qatalallahu fulanan, maka Allah Ta'ala qatala, yakni memerangi fulanan. Ala ya'lamu anna Allah idza harrama syai'an harrama thamanahu. Apakah dia tak tahu Allah Ta'ala ni kalau sekiranya mengharamkan sesuatu, Allah Ta'ala mengharamkan harganya juga. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahud hurrima 'alaihimul shuhum fa ajmaluha wa ba'uha wa akalu thamanaha. Maka Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala qatalal yahud. Mereka ni diharamkan pada mereka ni lemak binatang, tapi mereka mencairkan lemak tersebut dan jualnya, kemudian makan harganya. Sebab Allah Ta'ala kalau mengharam sesuatu, Allah Ta'ala haramkan harganya juga. Jadi Imam Bukhari selepas riwayatkan hadis ni, Imam Bukhari kata qatala maksudnya la'anah. Allah Ta'ala melaknat. Kemudian datangkan syahid daripada Al-Quran, qutila ashabul ukhdud, telah qutila maksudnya telah dibunuh ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud sini boleh jadi kita silap, boleh jadi ada orang yang tersalah faham. Ingatkan ashabul ukhdud sini maksudnya mereka yang dibakar dalam ukhdud tersebut, dalam parit. Tak. Ashabul ukhdud maksudnya mereka yang membakar. Jadi Allah Ta'ala kata qutila ashabul ukhdud, Imam Bukhari kata maknahu ay la'ana an lu'ina ashabul ukhdud. Dilaknat ashabul ukhdud atas perbuatan mereka. Jadi dia ambilkan syahid dari Al-Quran tersebut untuk menerangkan hadis, lafaz hadis dalam Sahih Bukhari tadi. Jadi perkataan qatala banyak dalam bahasa Arab, terutama dalam hadis-hadis kita akan lihat makna dia la'anah. Banyak juga kadang-kadang Nabi SAW sebut juga qatala, macam contoh hadis yang ada satu sahabat tu mati sebab apa ni, kepala dia terbelah, kemudian dia mandi kan. Di atas beberapa pendapat ada sahabat ni sebab mandi juga. Kemudian Nabi SAW kata qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, Allah Ta'ala qatalahumullah, maksudnya Allah Ta'ala memerangi mereka, ini Allah Ta'ala melaknati mereka di atas perbuatan mereka. Wallahu a'lam. Jadi soalan kata-kata sini qatalakillah, maksudnya kalimah juga lah, boleh jadi maksud laknat, boleh juga maksud dia satu kalimah, moga Allah Ta'ala kemurkaan kepada kamu. Fa innama huwa indaki dakhilun, sesungguhnya dia tu di sisi kamu, maksudnya suami kamu tu di sisi kamu, hai perempuan, dakhil maksudnya dhaif, nazil, maksud dia tetamu je, datang sat dia bersama kamu tu, duduk sekejap dia dakhil. Yushiku an yufariqaki ilaina, hampir saja dia akan meninggalkan kamu dan datang kepada kami. Maksudnya kalau dia meninggal, suami tadi akan tinggalkan isteri dia, kemudian dia pergi, insyaAllah pergi ke syurga dan akan bertemu dengan isteri dia dari syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan berkata hadis hasan. Qala wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء متفق عليه. Daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ini dipanggil sebagai hibbu ibnu hibbi Rasulullah SAW, kesayangan Nabi, anak beri kesayangan Nabi, ini anak Zaid bin Harithah. Dia dua Nabi sayang sangat. Daripada Nabi SAW bersabda, tidaklah aku, yang bermaksud tidak aku meninggalkan selepas aku ni satu fitnah. Maksudnya selepas kematian Nabi SAW, dan tiadalah akan berlaku satu fitnah, ia adharru, yang mana fitnah tersebut ia lebih sangat-sangat memberi mudarat kepada lelaki-lelaki
lebih fitnah perempuan. Muttafaqun alaih. Baik. Syarah hadis ini panjanglah kalau kita lihat ke dalam hadis sahih Fathul Bari kan. Baik. Kita masuk bab yang seterusnya insya-Allah. Babun nafaqati 'ala al-'iyal. Bab pada menyatakan nafaqah ke atas ahli keluarga. Al-'iyal maksud di sini ahli keluarga. Qala Allah Ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Maksudnya firman Allah Ta'ala yang pertama tadi, dan di atas yang dilahirkan baginya. Maksudnya ayah. Al-mauludu lahu maksudnya ayah, maksudnya anak tu dilahirkan untuknya. Maksudnya dia punya, anak dia punya. Maksud di sini maksudnya ayah. Okay, wa 'alal mauludi lahu maksud di atas ayah, maksudnya kewajipan di atas ayah tadi yang lahirkan atas ayah yang dilahirkan baginya daripada perempuan ini, dia punya ayat tu jadi lagu tu kan, 'alal mauludi lahu. Dan ayat ni kalau ikutkan sebelum tu apa, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Wal walidat maksudnya dan ibu-ibu yang melahirkan anak kan, yurdi'na auladahunna menyusukan anak-anak mereka ni haulaini kamilain 2 tahun yang sempurna, liman arada ayyutimma radha'ah, tapi bagi siapa yang menghendaki menyempurnakan liman arada ayyutimma, siapa yang nak menyempurnakan radha'ah, susuan tersebut. Allah Ta'ala sebutlah bagi perempuan ni kalau nak susukan susu 2 tahun, tapi kemudiannya sebagai takhir, sebagai pilihan, itu siapa yang nak sempurnakan susuan yang sempurna 2 tahun. Kemudian Allah Ta'ala kata wa'alal mauludi lahu, bagi yang perempuan yang susukan ni tadi pula, anak yang dilahirkan bagi dia tadi tu, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini kewajipan nafkah. Bagi yang ayah dia tadi tu, kewajipannya bagi rezeki. Rezeki sini maksudnya bagi makan. Dalam kitab fiqah dia sebut secara terperinci lah apa makanan yang wajib sini diberi. Dan kalau ikutkan satu cupak bagi mereka yang hidup, maksudnya keluarga yang susah, suami yang susah, pendapatan susah, bagi 1 cupak makanan tetap wajib. Kalau keluarga yang orang yang mewah, 2 cupak. Yang pertengahan 1 cupak setengah. Dan bagi kepada ahli keluarga dia, setiap kepala, pada isteri dia. Wa kiswatuhunna, dan pakaian dia. Dan pakaian yang layak bagi dipakai bagi perempuan tersebut setiap 6 bulan. Bil ma'ruf, dengan baik. Baik. Panjanglah perbahasan tentang nafkah ni dalam kitab fiqah, kita boleh rujuk nanti. Dan firman Allah Ta'ala juga yang bermaksud hendaklah seorang tu mempunyai keluasan pada rezekinya, zu sa'atin min sa'ati, hendaklah dia memberi nafkah daripada keluasan harta dia, bagi daripada harta dia nafkah. Wa man qudira alaihi, tapi siapa yang Allah Ta'ala takdirkan rezeki dia sempit, susah sikit, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia keluarkan nafkah daripada apa yang Allah beri pada dia, kadar saja. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah Ta'ala tidak memberati, tidak membebankan satu jiwa itu melainkan apa yang Allah kurniakan bagi beri kepada mereka. Sudah tak jadi dosa lah, dan memang harta tak ada. Kemudian dikira dosa pula sebab tak bagi nafkah kadar-kadar sekian. Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tak membebankan mereka apa yang kadar yang beri padanya. Dan firman Allah SWT, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan tidaklah kamu ni memberi nafkah daripada sesuatu pun, melainkan Allah Ta'ala akan ganti balik. Inna Allah yukhlifu, Allah Ta'ala akan ganti balik. Baik. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar ni wang emas, mahal ni kadar dia kan. 1 dinar yang kau infakkan, maksudnya kau belanjakan pada jalan Allah Ta'ala, dan 1 dinar yang kau infakkan atau kau belanjakan pada satu hamba, dan 1 dinar yang raqabati, maksudnya kau beli seorang hamba, kau bebaskan.
besar ganjarannya, bebaskan hamba kan. Kau ambil keluar dinar, beli hamba dan kau bebaskan. Dan 1 dinar yang kau sedekahkan ke atas orang-orang miskin, dan 1 dinar yang kau belanjakan atas ahli keluarga kau, yang paling besar sekali ganjaran adalah yang kau infakkan atas ahli keluarga kau. Sebab ni yang paling wajib. Sebab infak kepada ahli keluarga fardu ain, yani fardu wajib kepada wali ataupun suami tadi yang sebagai ketua keluarga. Infak fisabilillah atas kemampuan. Dan infak bebaskan hamba memang besar ganjarannya, tapi benda ni bukannya satu kewajipan. Siapa yang mampu. Begitu juga bagi pada sedekah pada orang miskin, satu kebaikan yang besar, tetapi bagi siapa yang mampu bukan wajib. Dan tetapi sebenarnya amalan yang paling besar pahala adalah amalan yang wajib. Sebenarnya dalam hadis yang lain, hadis kudusi, kan, wama taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah hamba aku tu mendekatkan diri kepada aku lebih yang aku suka daripada sesuatu yang aku telah fardukan pada dia. Lepas tu barulah nawafil kan. Wama yazalu yataqarrabu 'abdi wama yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian barulah berterusan hamba aku tu mendekati diri dia dengan aku dengan nawafil, dengan perkara sunat, amalan sunat, sehinggalah aku mencintai dia, sehinggalah dia sampai dapat maqam mahbubiyah, maqam kecintaan Allah Ta'ala. Tapi yang awal dulu yang fardu. Sebab itulah di sini supaya kita tak terpedaya dengan talbisu iblis, sehingga orang boleh jadi buat kebaikan kepada orang jauh-jauh. Kadang-kadang di keluarga dia terdekat ataupun saudara-saudara yang terdekat terabai. Sedangkan tu lebih aula untuk dia sedekah. Kalau sekiranya di kalangan keluarga yang terdekat dia yang susah, itu lebih aula untuk disedekah. Baik. Qala wa an Abi Abdillah Thawban ibn Bujdud. Thawban ibn Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala 'iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Baik, daripada Sayyidina Abu Abdillah Thawban bin Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang hamba yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat wala. Wala itu dapat duduk dalam wilayah Nabi SAW sebagai dia dapat nisbah kekeluargaan kepada Nabi SAW. Sebab siapa saja yang membebaskan satu hamba, maka nisbah kekeluargaan dia dapat nisbah tu. Wila ataupun wala, wila tu dapat dia. Kalau sekiranya katalah hamba ni meninggal besok, dia tak ada ahli keluarga yang diwarisi, maka keluarga orang yang membebaskan yang dia dulu tu dapat hak warisan, dapat hak wirasah, pewarisan. Baik, telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud yang paling dinar yang paling afdal, ini wang emas yang paling afdal sekali seorang lelaki itu belanjakan adalah 1 dinar, 1 wang emas yang dia belanjakan atas ahli keluarga dia, dan 1 dinar yang dia infakkan ataupun belanjakan pada tunggangannya, itu binatang tunggangan dia seperti kuda ataupun bagal ataupun unta, fi sabilillah, yang diletakkan fi sabilillah. Jadi zaman dulu ada sahabat-sahabat yang memang prepare sentiasa kuda-kuda yang dibagi makan apa semua. Kuda ni kena bagi sentiasa makan apa semua, tapi dia prepare kuda ni untuk peperangan. Sekiranya berlaku jihad, maka kuda tu ready. Tapi boleh jadi kadang jihad tu setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Jadi nak jaga kuda ni kos. Nak jaga kuda ni sebenarnya kos yang tinggi. Nak bagi makan apa semua. Tapi kalau masa tak ada perang, takkan tak bagi makan kuda tu. Nak kena bagi makan juga. Tapi seolah tu boleh jadi seorang tu rasa macam bela saja kuda ni, tapi tak guna lagi. Tapi sebenarnya preparation kuda tadi tu perlu. Sebab tu kat sini katakan bahawa kita berbelanja untuk maintenance kuda ni yang akan digunakan fi sabilillah, sebenarnya pun semua tu dapat pahala walaupun tak digunakan lagi ketika berperang. Baik. Wa dinarun, dan juga dinar, wang emas yang kau infakkan kepada ashab dia, kepada mereka-mereka fi sabilillah, orang-orang yang nak gunakan fi sabilillah. Yakni setengah mereka ni dengan sahabat ada
simpan kuda-kuda tersebut memang diwakafkan, kemudiannya mereka dibagi pakai untuk pergi jihad ke jalan Allah Subhanahu Taala. Dan boleh jadi kadang-kadang ada beberapa sahabat nak pergi berjihad tapi tak cukup kelengkapan. Kemudiannya seorang tu dia kata, tak apa, aku siapkan kelengkapan jihad kamu. Seperti mana kita baca dalam surah dalam kisah Tabuk sebelum ni ada. Jadi kemudian dia infakkan persiapan untuk orang lain pergi jihad supaya orang tu boleh pergi jihad. Ini pun satu ganjaran yang sangat besar. Tapi di sana ada kata-kata pada pensyarah hadis-hadis ni yang mengatakan bahawa boleh jadi juga sah juga maksudkan di sini bukan semata-mata jihad, yang lebih umum daripada tu. Nampak tu lebih umum daripada perkara jihad. Baik. Qala wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal min ajrin fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hiya baniya faqala na'am laki ajruha man anfaqti alaihim muttafaqun alaih. Daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku telah berkata wahai Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, adakah bagi aku ni pahala pada anak-anak Abu Salamah yang aku memberi nafkah ataupun infak kepada mereka? Yang ni, saya nak baca sekali dulu sikit. Maksud di sini ulama kata memang anak-anak dia, tapi anak-anak dia yang dapat anak-anak dia daripada suami dia yang pertama lah. Anak Ummu Salamah ni kan asalnya isteri kepada Abu Salamah, satu sahabat baik Nabi SAW. Kemudian dia wafat. Abu Salamah. Kemudiannya Rasulullah sendiri sangat bersedih sebab Abu Salamah ni satu sahabat yang cukup baik, kawan baik Nabi SAW, sangat baik. Kemudian bila meninggal, Nabi SAW doakan kepada Abu Salamah, moga Allah Ta'ala gantikan, Allah yakhluf laki khairan minhu, moga Allah Ta'ala gantikan kamu dapat suami kelak yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian ni Abu Salamah ni balik-balik tu dia kata, mana ada orang baik lebih daripada Abu Salamah? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah cukup baik orang dia. Habis Aidah Ummu Salamah, Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Rupanya memanglah sesungguhnya Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi nak kata kalau orang lain tak ada siapa. Dia kata lagu tu. Jadi dia ada anak daripada suami awal dia, Abu Salamah. Jadi dia tanya kepada Nabi SAW, kalau aku terusan bagi infak kepada mereka, dia kata, dan aku tak mau, maksudnya lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, aku tak mau membiarkan mereka ni, meninggalkan mereka, maksudnya Ibn Alan kata sini, aku tak mau membiarkan mereka ni ke sana ke sini dalam keadaan kanan kiri mencari rezeki ataupun cari makanan, tak sanggup tengok perkara tersebut. Jadi aku nak bagi nafkah kepada mereka, dan sesungguhnya mereka ni anak-anak aku. Maka Nabi SAW kata, ya, bagi kamu pahala setiap apa yang kamu nafkahkan ataupun kamu belanjakan ke atas mereka. Hadis muttafaqun alaih. Qala wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal al-kitab fi bab an-niyyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma ta'jalu fi imra'atika muttafaq hatta ma taj'alu fi imra'atika muttafaqun alaih. Dan hadis Sayyidina Sa'ad bin Abi, daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pada hadis yang panjang yang telah pun kita dahulukan dalam awal kitab kita ni, kitab ni dalam bab niat, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berkata pada beliau, dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau ni memberi nafkah, satu nafkah pun yang kau mengharapkan daripada pemberian nafkah tersebut akan wajah Allah, maksudnya redha Allah, melainkan kau akan diberikan pahala dengan sebabnya, sehingga kan apa yang kau jadikan pada mulut isteri kau, maksudnya kau bagi makan pada isteri kau, semua tu ada pahala. Kalau kita ingat balik hadis ni, kisah Sa'ad bin Waqqas ni sakit, dan ketika mereka bersama dengan Nabi SAW balik ke Mekah sekejap, ni buat umrah, itu sakit.
Sedangkan mereka akan balik dekat Madinah. Jadi masa tu Sa'd bin Waqqas sangat risau sebab dia takut dia sakit tu menyebabkan dia akan meninggal dekat Mekah, sedangkan dia dah niat hijrah. Jadi dia tak mau amalan hijrah dia tadi tu macam lain kali balik ke kampung balik. Tapi Nabi SAW bagi tahu moga-moga kamu ni akan Allah Taala akan panjangkan usia kamu ni sehingga kan banyak memberi manfaat kepada umat lain, dan setengah orang lain akan kena pada kamu. Maksud dia dia akan buat futuhat sehingga kan ramai orang kafir pun akan tertewas dengan peperangan. Itu semua tanabuat Nabi SAW. Dia sangka dia nak meninggal, tapi sebenarnya usia dia panjang lagi. Dan diminta kat Nabi SAW nak wasiatkan, nak bagi harta, nak wasiatkan harta dia 2/3 kan ke jalan Allah Ta'ala, sebab dia ada anak perempuan seorang je. Sebab kali pun faraid nanti anak dia dapat separuh dah harta. Boleh tak dia kata nak bagi 2/3 harta dia, Nabi tak bagi. Kan kemudian dia kata kalau separuh Nabi tak bagi. Kalau 1/3 Nabi kata as-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 tak apa, tapi 1/3 tu pun banyak. Dan Nabi kata kau meninggalkan anak-anak kau kaya lebih baik daripada kau meninggalkan mereka ni miskin, kan. Dia kata ayalan yatakaffafun nas, kau minta-minta pada orang. Jangan biarkan macam itulah. Baik, hadis tu panjang, boleh tengok dalam bab ni. Jadi syahid daripada hadis ni, Nabi SAW berkata sebab setiap engkau bagi nafkah kepada nafkah kamu ni yang kau harapkan wajah Allah, kamu dapat pahala. Baik. Qala wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqatun. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Mas'ud al-Badri. Nisbah Badri pada Sayyidina Abu Mas'ud ni bukanlah maksud dia ahli Badar. Semua sahabat yang ahli Badar jarang nama dia tu dilaqabkan sebagai Al-Badri, melainkan dalam ta'arif, dalam nak mengenalkan wahwa badriyun, yani ataupun wahwa min ahli badri, min ahli Badar. Ini maksud dia kalau sahabat tu di kalangan ahli peperangan Badar, dia akan kata min ahli Badar. Tapi Sayyidina Abu Mas'ud al-Badri ni sebab dia memang duduk dekat dengan kawasan Badar, jadi nisbah dia pada Badar, dan sedangkan dia sendiri bukan ahli Badar. Baik. Daripada Sayyidina Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda yang bermaksud sekiranya seorang lelaki itu membelanjakan, memberi nafkah pada ahli keluarganya yang mana dia ihtisab maksud dia mengharapkan pahala pada Allah Ta'ala, dan dia yakin Allah Ta'ala menjanjikan kebaikan daripada amalan dia tersebut, fahuwa lahu sadaqatun, maka asal dia nafkah tadi itu nafkah wajib, tapi dapat juga pahala macam pahala sedekah, dan dapat lagi pahala lah. Qala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yuday'a man yaqutu. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, cukuplah dengan seseorang tu sebagai satu dosa. Maksud dia, ni lafaz nak menunjukkan kata besarnya dosa ni. Maksud dia, kalau dia tak ada dosa lain, dia buat dosa ni saja dah cukup dah kata nak menghumbankan dia dalam jurang neraka macam itulah. Ni lafaz nak menunjukkan bahawa uslub bahasa nak menunjukkan bahawa besar semua dosa ni. Kafa bil mar'i ithman. Maksudnya kalau ni saja dosa dia pun dah cukup teruk lah. Kafa bil mar'i ithman. Cukuplah dengan seorang tu sebagai satu dosa ayyudayya man yaqutu, bila mana dia mengabaikan orang yang sepatutnya dibagi makanan ataupun yaqut, maksudnya bagi nafkah. Qata yaqutu maksudnya bagi qut, makanan asasi pada dia, maksudnya nafkah wajib. Bila dia mengabaikan, dia tak bagi, maka cukuplah untuk dosa yang sangat besar. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan selain daripada Abu Dawud. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya juga dengan makna dan dengan lafaz cukuplah dengan seorang itu sebagai satu dosa bila mana dia tahan daripada apa yang dia miliki. Maksud dia tahan, dia memiliki qut, makanan yang sepatutnya dia bagi pada dia, tapi dia tahan sampai tak bagi. Sepatutnya dia kena jaga
bagi makanan pada orang tu, bagi nafkah dia. Benda tu bukan tak ada, dia ada. Tapi dengan sengaja dia tahan, dia tak bagi sampai orang tu dapat mudarat. Jadi ini satu dosa yang besar. Kan? Baik. Maksud dia umum kat sini, bukan semestinya ayah kepada anak-anak ataupun pada ahli keluarga, pada mak ayah apa semua. Atau kalau sekiranya macam kita, inilah kita sebagai yang memegang amanah, contohnya memegang amanah jaga anak-anak sekolah macam Ana lah kan, dan sebagai mudir mahat. Jadi kita sampaikan apa, tak bagi keperluan-keperluan pelajar kita, tu pun kita kena ambil rasa cakna lah. Sebab sini ada ancaman yang besar. Sepatutnya kita kena bagi makan kepada anak murid kita apa semua, tapi kita duk tahan, yang tu tak bagi, simpan duit sebab nak beli benda-benda lain yang bersifat leisure kan, sampai kan terabai hak-hak mereka. Itu juga kan, kalau kita jaga rumah kebajikan ke, rumah kerja masyarakat apa semua, tak jaga betul rumah orang tua ke kan. Jadi semua benda ni sepatutnya orang yang jaga ambil amanah tersebut kena betul-betul bertakwa pada Allah SWT kan. Ancaman ni sangat besar. Baik. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tiadalah daripada satu hari pun yang pada waktu pagi yusbih, maksudnya tiada satu hari pun pada waktu satu pagi itu hamba itu, maksudnya bangun pagi seorang hamba itu, melainkan ada dua malaikat akan turun. Malaikat setiap pagi itu ada dua malaikat akan turun pada waktu subuh. Maka berkata salah satu daripada dua malaikat tersebut, ya Allah, berilah kepada orang yang membelanjakan hartanya, maksudnya menafkahkan hartanya itu gantian, khalafan gantian berharta dia. Dan bagi orang yang munfik ni, keluarkan belanja harta dia pada ahli keluarga dia, kepada saudara mara dia, pada kawan-kawannya, kepada orang yang memerlukan, miskin apa semua, malaikat didoakan, ya Allah, berilah kepada dia ni, dia keluarkan belanja ni, bagi ganti ya Allah. Dan berkata pula malaikat satu lagi, Allah ma'ati mumsikan talafan, ya Allah, berilah kepada orang yang menahan harta dia, dia tak bagi, dia simpan duit ni, tak nak belanja apa semua, tak nak bagi pada orang yang sepatutnya dia beri. Bagilah orang yang macam ni, talafan, hartanya akan habis begitu saja. Talaf, tadi hilang, tak ada berkat nanti, tak tahu belanja ke mana. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Qala wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana 'an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Rawahu al-Bukhari. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tangan yang tinggi itu, yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya kalau orang yang minta sedekah, biasanya orang tu duduk ke bawah, jadi angkat tangan dia minta sedekah, jadi kita yang lalu dekat dia, kita tinggi pada dia. Jadi tangan yang memberi biasanya lagi tangan yang tinggi, dan tangan yang menerima tangan yang bawah. Jadi ya, Nabi buat sebutan sini, tangan yang lebih tinggi itu lebih baik daripada tangan yang rendah. Maksudnya yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Dan Nabi kata wabda miman ta'ul, dan mulakan, wabda biman ta'ul, mulakan pemberian tersebut dengan orang yang di bawah penjagaan kamu dan bawah nafkah kamu. Maksud dia ahli keluarga, kemudian dia saudara-saudara yang terdekat. Dan sebaik-baik sedekah baik. Imam Al-Khattabi pada al-Fahdi ini, wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina,
Imam Al-Khattabi berkata, anda baca sini, hadis ni perlu pada pencerahan sikit. Lafaz ni, dia kata lafzul zahri, perkataan zahir ni maksud dia kalau kita terjemahkan, dia kata sebaik sedekah tu apa yang ada di zahirnya kekayaan dan keperluan. Apa dia maksud dia? Ghina sini maksudnya tak perlu. Baik, Imam Khattabi kata maksud dia sebaik-baik sedekah sini maksud dia memberi, dia kata afdalnya adalah seorang itu mengeluarkan daripada hartanya selepas dia meninggalkan kadar keperluannya dan keperluan untuk ahli keluarganya. Itu maksud dia. Imam Khattabi kata maksud sebaik-baik sedekah bila mana dia bagi kepada orang lain tapi dah adalah kadar yang untuk keluarga dia dan juga untuk dan kadar dia sendiri. Yang ni seolah-olah seperti apa ni, munasabah dengan ayat Quran Allah Taala sebab apa? La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan surah Isra. Janganlah kau jadikan tangan kamu ni terpasung. Ini kinayah kepada tak memberi langsung, terpasung terikat dekat tengkuk kan. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah jadikan tangan kamu ni terikat dekat tengkuk kamu. Maksud dia tak nak bagi. Dan kalau macam kita tak nak bagi semua tu, kita angkat tangan macam ni. Ini maksud kedekut. Tapi Allah Ta'ala kata, wala tabsudha kullal basti. Jangan lepaskan tangan kamu. Jangan buka tangan kamu tu sebuka-bukanya. Maksudnya bila bagi pula, jangan bagi apa semua. Fataqa'uda maluman mahsura. Ini dipanggil fasa babiyah. Fataqa'uda. Ini fasa babiyah. Taq'uda, fi'il mudhari' mansub. Ada sebab jadi sebab. Maka sebab perbuatan kamu nak bagi semua-semua tadi, kamu akan duduk maq'udan mahsur. Apa? Fataq'uda maluman mahsura. Maka kamu akan duduk dalam keadaan tercela diri dan menyesal. Apa perkataan baru ni? Anak teringat. Ada bahasa Melayu kita guna satu perkataan dekat dengan Al-Quran ni. Boleh panggil? Maksud dia macam bila dah jadi lagu tu baru nak menyesal. Apa dia panggil? Maluman mahsura. Maksud dia kita mencela diri sendiri dan baru dah nak sesalangan. Masa bila nak bagi-bagi, lepas tu kita tak fikir apa kadar kita. Yang ni berdasarkan iman jugalah kan. Kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar bagi dia semua harta dia. Dia tinggalkan pada anak-anak Allah Rasulnya. Tapi tengoklah Sayyidina Abu Bakar, anak-anak dia pun siapa kan? Asma binti Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah, Abdul Rahman bin Abu Bakar, semua ni mereka anak-anak didik Abu Bakar memang dah tawakal ahli tajrid. Tak apa. Kita masih lagi makam sebab. Jangan buat orang makam tajrid. Ini yang kalau kita belajar kita hikam kan, hikmah yang kedua kan. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi min syahwatil khafiyah. Ibn Athaillah kata kehendak kamu makam tajrid. Tajrid maksud makam betul-betul di tanggal dunia. Hanya secara kulliyah pergi kepada Allah Ta'ala nak makam tu. Tapi Allah Ta'ala letakkan kamu pada makam asbab. Jadi kehendak kamu tu, Imam Ibn Athaillah kata hanyalah sebenarnya adalah syahwat yang tersembunyi, syahwat yang kecil. Sebab kita nampak macam best, sebenarnya kita nak tu sebab syahwat. Kita tak macam Sayyidatina Maryam yang duduk dalam mihrab kan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Nabi Zakaria datang ke mihrab Maryam, tengok ada rezeki di sisi dia. Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, dia kata, dari mana ni rezeki ni? Dan Maryam kata, dia datang dari Allah. Datang direct dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala beri rezeki tanpa ada hisab, nama ada pengiraan, hitungan. Tapi itu Maryam memang makamnya makam tajrid. Jadi katalah seorang tu dia tengok makam Maryam ni, kata aku nak jadi macam ni lah. Sedangkan dia sendiri masih lagi bertakluk dengan banyak asbab. Dia sendiri tak faham tentang masalah ni lah, masalah asbab, masalah tajrid. Dia kehendak dia tu sebenarnya kehendak syahwat. Sebab dia nak best tu. Tu best ni jadi Maryam. Best ni syahwat kamu. Ibn Athaillah kata syahwat. Jadi kita tak sampai makam macam tu. Macam makam Maryam ni, makam ahli tajrid, tak apa. Dia pun bagi semua harta dia. Macam kisah apa ni, Hiwah ibn Shuraih, salah seorang perawi yang ada dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dia kalau dapat wang, emas apa semua, dia bagi semua harta-harta dia. Dia ada peruntukan zaman dulu, dia sebagai muhadis, perawi hadis, raja dulu bagi uncang emas. Sebab apa? Macam dia panggil ni, dia bagi macam mukafaah lah, ataupun alawah, macam bagi satu pemberian.
Tapi dia kalau dapat tu sebelum sampai rumah habis dah. Dia pergi nafkah pada orang miskin apa semua. Tak tinggal apa. Jadi diriwayatkan dalam kitab manaqib beliau. Satu hari salah seorang saudara dia masuk dalam rumah dia, tengok dia tengah merengkut. Merengkut dan keadaan macam tu. Apa dia terus kata, "Ham siapa?" Dia kata, "Aku lapar." Kata. Masa tu ada point lah, saudara ni pun maki dia. Apa dan muka dia kata, "Hang kalau dapat duit habis hang belanja apa semua tak tinggal apa semua untuk kau. Sekarang ni dah duduk jadi lapar." Jadi kata-kata, jadi hal keadaan sekarang ni saudara tak faham. Bukan keadaan sekarang ni dia rasa lapar, dia cuma tahan, dia sabar. Lapar tu cuma, bukan dia kata dia mengeluh apa. Jadi dia ingat, jadi bila dalam hal keadaan kini, ahli tajrid tak mengeluh, dia sentiasa nak redha pada Allah Ta'ala. Jadi masa tu, bila kena kecam dengan saudara dia ni, dia pun susah nak cakap. Jadi dia ambil, dia kata riwayat dia ambil satu biji batu yang ada di bawah tempat baring tu, biji batu, dia tengok kiri kanan tak ada orang, dia lempar batu ni. Batu tu bila bergolek tiba jadi emas. Itu jadi emas, dia kata. Jadi lebih kurang dia kata, apakah aku ingat bila aku dengan keadaan macam ni, aku hilang sikap aku dengan Allah. Maksud dia, orang macam ni, karamat dia sampai kan jadi apa? Jadi emas macam tu. Maksud dia memang dah terlalu yakin dah. Semua daripada Allah SWT. Kalau dia kenaki, benda ni batu emas sama saja. Macam tu sekali lah. Allahu'alam. Jadi, dalam ayat tadi, Allah Ta'ala katakan, وَلَا تَبْسُدْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Jangan kalau memberi nafkah tersebut, kamu bagi habis semua harta kamu, maka ketika tu nanti kelak kamu akan duduk dalam keadaan malum, yang keadaan yang mencela diri dan juga mahsura dan menyesal. Jadi kat sini juga hadis ni, khairu sadaqati ma kana ala dhahri ghina. Imam Al-Khattabi kata, maksudnya sebaik sedekah tu dia apa yang ada di selepas zahril ghina, belakang kekayaan. Maksudnya ada tinggal sikit untuk keperluan kita, keperluan di keluarga. Jangan bagi pada orang lain, dan kali kita sendiri sempit. Tapi seperti mana kita sebutkan sini, lihat pada makam dia. Bagi kita tak boleh nak judge juga peristiwa macam Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sendiri bagi semua harta kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tak marah pun. Macam tu. Nampak Rasulullah tak marah sebab Rasulullah tahu siapa di hadapannya Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga ada kisah sahabat yang tetamu datang rumah dia waktu malam. Dia jamu makanan, tutup lampu. Tetamu dia makan dan dia pun pura-pura makan sebelah dengan di keluarga dia. Padahal dia pun tak makan apa. Kemudian dia besok bila jumpa Nabi SAW, Nabi tersenyum, Nabi ketawa. Nabi kata apa? Allah Ta'ala ketawa ataupun Allah Ta'ala tergelak semalam dengan perbuatan kamu. Maksudnya Allah redha. Semalam ni dia pun punyalah nak jamu tetamu, dia pun tak ada makanan. Malaikat sikit saja, cukup untuk dia orang. Tapi dia pun dahulukan tetamu. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala redha pada perbuatan mereka. Ini semua pada maqam ni. Sebab itulah cantiklah kalau kita dapat kan, sambil baca hadis ni, baca juga macam kita hikam, memahami kan maratib tadi tu kan, dikata Ibn Atha'illah tadi. Allahu'alam. Wa man yasta'afif, dan siapa yang menjaga betul-betul aifah diri dia. Ista'afa yasta'ifu, maksud jaga aifah. Dan aifah ni air muka, maruah. Dan jaga sampai jangan tercemar, jangan orang boleh ada point tengok dia, alah dia ni macam ni. Dan orang jika aifah betul-betul ni, orang pandang dia pandangan yang tak ada langsung boleh nak kata ada satu slack yang boleh nampak. Kita memang semua ada kekurangan. Tapi kita jangan merendahkan diri kita dengan sampai air muka itu boleh jatuh. Imam Asy-Syafi'i pernah kata, kalaulah aku tahu ada seseorang tu melihat aib minum air sejuk, nescaya aku tak minum air sejuk. Maksud dia nak kata betul-betul jaga aifah diri dia. Kalau ada seorang tu lihat minum air sejuk ni satu benda yang slack lah. Satu benda yang Imam Syafi'i minum air sejuk. Kalau ada orang cakap macam tu, dia takkan minum air sejuk. Nak jaga maruah diri ni. Macam tu sekali kan. Tapi susahlah zaman sekarang kan. Lepas tu dulu, ulama-ulama dulu sampai peringkat tak makan kat kedai, tak jalan di jalan, melainkan orang pakai serban, tak buka kopiah. Macam tu lah. Semua tu dia pun jaga sungguh. Jadi nak kata aifah yang pertama tadi sini, aifah dalam maksud dia dalam meminta-minta. Kalau ikutkan kalau ikutkan mungkin dia perlu untuk ada keperluan untuk miskin apa semua, perlukan duit apa semua, tapi di antara meminta dengan air muka, dia pun memilih air muka. Tak mau jaga maruah diri dia tercemar. Jadi dia sabar dalam kesusahan dia. Wa may yasta'fif yu'aifahu Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga aifah dia. Allah Ta'ala beri pada dia penghormatan, jaga dia, aifah pada dia.
Wa may yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang istighna, maksud dia cukupkan dengan apa hal keadaan diri dia. Maksud dia tak nak lebih-lebih. Apa yang ada qanaah lah kat sini maksud dia kan. Baik. Anda baca sikit sini. Dengan apa yang diberi, nampak. Maksud dia mana Imam Ibn Alan kata, wa yaqna'u bihi. Maksud dia jaga qanaah. Harga dia sikit cukup. Dia tak teringin lebih-lebih. Apa yang ada alhamdulillah syukur. Itu istighna. Dan siapa yang apa yang dia ada, dia rasa cukup istighna, yughnihillah, maka Allah sendiri akan beri kecukupan bagi dia, kekayaan bagi dia. Kekayaan sini maksudnya yang kita sebutkan, maknanya rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau seorang tu ada rumah banyak apa semua tapi tak pernah rasa cukup, maka dia yang miskin. Ada satu cerita lah, sikit lah cerita kat sini, boleh kau no? Diriwayatkan dalam beberapa kitab, ada seorang wali Allah dan yang duduk pondok buruk apa semua, tapi terkenal dengan solehnya, dengan baik dan apa semua. Jadi raja zaman tu nak ikram dia, nak memuliakan dia, hantar satu pegawai dia bagi duit, wang emas bagi pada dia sebab nak muliakan seorang wali Allah. Bila pegawai itu sampai kepada wali ni, kan, jadi wali ni kata pada dia, kata baliklah kamu pada raja kamu dengan emas ni. Kan dia kata pada terima kasih banyak-banyak, kata pada raja, aku tak perlu pada emas ni sebab aku lagi kaya daripada dia. Jadi bila pegawai ni balik pada raja, ceritakan benda sebut, raja marah lah. Dia kata sombong ni, kan, dia kata kamu lebih kaya daripada aku. Jadi panggil wali ni. Sampai dia panggil, dia kata kenapa kamu cakap macam tu? Kan, kamu menghina aku ke? Tak kata, dia cakap benda yang betul. Dia kata kamu wahai raja dengan istana dan segala apa yang kamu ada sekarang ni, kerajaan kamu ada, dia kata apakah kamu rasa cukup? Atau kamu nak lagi? Raja tu dengan jujur kata nak lagi. Dia kata tak, kan, nak lagi lah. Baik, dia kata aku dengan apa yang aku ada, aku rasa cukup. Tak ada apa yang terlintas aku nak lagi apa pun. Alhamdulillah ada apa sekarang ni cukup. Maka aku lebih kaya daripada kau. Sebab hasab perkataan ghani kan, kaya tu, ghina tu sendiri maksud dia cukup. Jadi fakir tu sendiri maksud dia daripada perkataan iftaqara yaftaqiru, maksudnya berhajat, memerlukan. Jadi kau lagi nak maksud dia kau fakir. Dan ghina maksud dia aku dah tak perlu, kan. Istaghna yastaghni maksud dia benda tu tak perlu benda ni. Jadi siapa yang kaya, siapa yang miskin? Masa terdiamlah raja masa tu, kan? Betul lah. Baik. Satu lagi hadis. Ada satu cerita, anak rasa nak cerita juga lah sangat. Kisah Salim bin Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Terkenal Salim salah seorang perawi hadis dan juga seorang yang sangat zuhud sangat. Jadi saya diriwayatkan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, yang ni Khalifah Umawi masa tu, datang ke Mekah buat haji. Jadi ketika dia tengah tawaf tu, tiba-tiba nampak Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Cucu Sayyidina Umar. Dan masa Hisham bin Abdul Malik bin Marwan tengok tu, Salim ni punya baju ni tak sampai dengan harga dia, macam harga kain yang dia pakai tu tak sampai dengan 2 dirham. Duit dirham ni duit murah lah, dia perak 2 dirham. Dan selipar yang dia pakai tu, selipar yang ditampal-tampal, ambil recycle dapat tempat lain, macam ambil kain ni sikit, tampal sana. Sampaikan dia tengok, subhanallah, kata ni Salim, alim, ulama, alim besar, cucu Sayyidina Umar, orang yang hormati, macam ni keadaannya, kain dia lusuh, kain murah. Terus dia pergi dekat Salim, dia kata wahai Salim, dia kata mintalah apa-apa yang kau nak. Dia kata kau ada hajat apa-apa tak, aku boleh bagi pada kau. Ni khalifah, ni raja masa tu. Masa tu Salim dengar tu terus marah. Dia kata subhanallah, dia kata di rumah Allah ni, kau suruh aku minta kepada saya kau suruh aku minta selain Allah Ta'ala, kau tak malu ke? Kata kita di Masjidil Haram, dia kata kau suruh aku minta kepada selain Allah Ta'ala, dia kata kau tak malu ke? Marah dia. Lepas tu malulah si Hisham ni keadaan macam tu. Lepas tu Salim terus tawaf. Dan dia pun terus tawaf juga, dan dia tengok dia Salim ni. Bila habis selesai, lepas tu Salim ni keluar daripada Masjid Haram. Bila keluar dia jumpa. Lepas tu Hisham bin Abdul Malik bin Marwan pun kata, baik Salim, kata sekarang kita ada 2 Masjid Haram. Dia kata mintalah apa-apa saja pada aku, dan aku akan bagi pada kau. Lepas tu Salim kata, baik, dia kata
kau nak tunaikan hajat aku, hajat dunia ke hajat akhirat? Dia kata, sudah tentu hajat. Dia kata dunia, dia katakan, dia kata akhirat aku tak boleh nak buat apa-apa. Baik, dia kata, aku tak pernah minta kepada Allah Ta'ala apa-apa hajat dunia. Dia kata, sedangkan Allah memiliki dunia. Bagaimana aku nak minta kepada seseorang yang dia tak miliki dunia, hajat dunia? Allah memiliki apa yang memiliki dunia, aku tak minta apa-apa hajat dunia. Aku nak hajat akhirat aku saja. Dia kata, aku tak pernah minta kepada Allah. Bagaimana kau suruh aku minta kepada orang yang tak memiliki pun dunia? Lepas tu dia pun pergi. Masa tu mengalir air mata. Apa, menangis. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dia kata, ya laita kuntu saliman. Dia kata, kalaulah aku dapat jadi salim ni dengan semua harta yang aku ada. Itu sekali, no? Baik, kita baca satu lagi hadisnya ataupun baca bab yang ni, satu bab ya. Qala babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Bab pada menyatakan membelanjakan, menginfakkan daripada apa yang disuka, yakni harta yang kita suka, dan daripada barang yang elok, barang yang daripada harta yang baik. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sekali-kali kamu tidak akan mencapaikan kebaikan, kebajikan sehinggalah kau mengeluarkan infak daripada apa yang kamu suka. Barang yang kita suka, benda yang kita rasa berharga, itu kita keluarkan dengan mengharapkan pada Allah Ta'ala, kan? Dan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah nafkah. Di sini maksudnya zakat. Daripada apa yang baik daripada kamu usahakan. Yang ni kat sini maksudnya perniagaan. Kat sini ayat zakat perniagaan. Daripada kamu usahakan, maksudnya kamu meniagakan, keluarkan zakatnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan bagi kamu ni daripada bumi. Yang ni hasil tanaman bijirin-bijirin. Ni zakat hubub. Ataupun dipanggil muasyarat. Macam padi, beras, gandum, kan, keluarkan zakat dia. Kemudian ni Allah Ta'ala sebut wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah dengan sengaja kamu tayammum. Tayammum sini maksudnya kamu sengaja ambil daripada hasil yang buruk. Maksudnya yang hasil padi yang buruk, busuk, gandum yang busuk tu saja nak buat keluar, kamu keluarkan sebagai nafkah atau sebagai zakat kamu. Ini larangan dia. Dan kena bagi daripada yang pertengahan. Kalau zakat hubub ni, zakat bijiran, bagi bukan yang kena bagi yang paling kualiti, bagi yang pertengahan. Yang okey. Tapi jangan ambil yang buruk. Baik. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah radhiyallahu anhu akthar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayraha atau bi'ru ha, tapi kemudian lafaz sebenarnya dibagi taglib jadi bayraha. Asal dia bi'ru ha. Bi'r maksudnya telaga. Bi'run telaga. Ha huruf ha. Nama telaga tu telaga ha. Tapi kemudiannya taglib lidah Arab dia sebut bayraha. Baik, wa kanat mustaqbilat al-masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح وروي في صحيحه رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى أي رايح عليك نفعه برحاء حديقة النخل وروي بكسر الباء وفتحها. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Abu Talhah. Abu Talhah ni siapa dengan Anas? Yang ni ayah tiri dia. Ayah tiri Anas. Abu Talhah radhiyallahu anhu
adalah seorang yang paling banyak harta di kalangan Ansar, yang paling banyak harta di Madinah, kan, maksudnya paling banyak harta hasil daripada tanaman kurma. Dan adalah harta yang paling yang disayang sekali, paling disuka sekali adalah Bayrahah. Yang sebutkan tadi asalnya Bi'ru Ha, iaitu telaga Ha. Dan telaga Bi'ru Ha ni dia menghadap ke Masjidil Madinah. Sekarang Bi'ru Ha ni dalam Masjid Nabi. Di dalam Masjid Nabi dah ada ni lah, lantai apa semua. Tapi masih ada tanda dia, buat 3 bulatan. Ada 3 bulatan, tapi biasanya atas dia ada kapet. Tapi kalau kita tanya orang yang pandai lokasi-lokasi sejarah dekat Madinah ni, kita boleh tanya mana Telaga Bi'rahah. Dia akan tunjukkan dalam kawasan masjid sekarang ni lah. Dan biasanya dia akan angkat kapet, tunjukkan ada 3 bulatan tu. Tu asal dia tempat Bi'rahah. Baik. Dan adalah Rasulullah SAW ni kerap masuk ke dalam kebun tersebut dan minum daripada air telaga tersebut. Air tu baik, elok, cantik, sedap. Taib. Air telaga memang biasanya sedap. Dan Sayyidina Anas pun kata, bila mana ayat ni turun, ayat yang kita baca tadi, dia bermaksud tidaklah sampai bila-bila kamu akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu memberi nafkah, belanja daripada apa yang kamu sukai. Maka berdiri Abu Talha kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, wahai Rasulullah, Allah SWT berfirman yang bermaksud ayat tadi, sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah Bi'rahah, dan sesungguhnya ia telah jadi sedekah bagi Allah Ta'ala, dan aku mengharapkan kebaikannya dan juga simpanan dia di sisi Allah SWT. Maka letakkanlah Rasulullah Bi'rahah tadi tu apa saja yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu. Maksudnya Abu Talha kata, harta ni aku nak bagi lillahi ta'ala, jadi kau nak buat apa untuk digunakan, buatlah apa yang Allah Ta'ala tunjukkan. Maka sabda Nabi SAW, bakhil. Yang ni bakhil sini kalimah dia sebutkan bila mana nak membesarkan satu perkara tersebut ataupun ta'ajub. Ni kalimah Arab lah. Bakhil. Nabi kata zalika malun rabih. Itulah harta yang sangat untung. Dalam riwayat rayih. Nampak tak? Maksud dia raih tadi maksudnya harta tersebut tu akan besar pada manfaat kamu. Rayih. Baik. Kemudiannya Nabi SAW sebut sini yang bermaksud, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan tadi, maka aku lihat kau jadikan harta ni tadi, Bi'rahah tadi ni, bahagikan kepada ahli keluarga yang terdekat. Sebab memberi kebaikan bagi kepada ahli keluarga itu lebih afdal daripada ahli-ahli keluarga kau yang terdekat. Maka Abu Talha berkata, aku akan buat wahai Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Talha pun membahagi-bahagikan di kalangan ahli-ahli keluarga kaum kerabat dia, dan juga sepupu dia itu anak-anak pakcik dia. Hadis muttafaqun alaih. Baik, sampai sini dulu pun pembacaan kita. InsyaAllah kita sambung pada pengajian ataupun pembacaan majlis akan datang. Ana mohon maaf sekiranya di sana ada kesilapan, kekurangan. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap kekurangan daripada kekurangan ana sebagai manusia.